Satu, dua. Oke, satu start ya. Oke, satu, dua. Oke, beres. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Datuk Haji Azman bin Talib, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Sektor Operasi Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, yang berusaha Encik Hasanuddin bin Hamid, Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia, yang berusaha Puan Masnah binti Abu Bakar, Pengarah Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, yang berusaha Puan Haji Zanariah binti Haji Ahmad, Pengarah Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vocational Kementerian Pendidikan Malaysia, yang berusaha Tuan Haji Syafruddin bin Haji Ali Hussein, Ketua Nazir Sekolah Jemaah Nazir Kementerian Pendidikan Malaysia, yang berusaha Tuan Haji Azman bin Haji Adnan, Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia, yang berusaha Tuan Haji Abdul Rahim bin Muhammad Yunus, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, yang berusaha Puan Hajah Farizah binti Haji Ahmad, Pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, yang berusaha Tuan Haji Saharuddin bin Sa'ari, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Johor, yang berusaha Dr. Muhammad Suhaimi bin Muhammad Ali, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perak, yang berusaha Tuan Haji Muhammad Syauqi bin Hussein, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Sekolah Rendah Sektor Pengusahaan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, yang berusaha Encik Amran bin Mamat, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, yang berusaha Encik Rusli bin Idris, Pegawai Pendidikan Daerah Bacuk, yang berusaha Puan Nur Azizah binti Ismail, Penolong Kanan Pentadbiran SMK Agama Tuk Bacuk, semua pegawai pendidikan, guru-guru, tuan, puan, para hadirin semua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam persaudaraan. Putri Kayangan Cik Siti Wan Kembang, pandang tak jemu, sungguh menawan. Ahlan wa sahlan, selamat datang buat tetamu yang kami raikan. Memulakan majlis pada hari yang bermakna ini, marilah kita sama-sama menadah tangan memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz bin Ibrahim. Dengan sukacitanya dipersilakan. Falyatafaddal mashkura ma'jura. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, Tuhan semesta alam, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk menyambut dan meraihkan lawatan yang berbahagia Datuk Haji Azman bin Talib, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Sektor Operasi Sekolah, serta rombongan pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan lawatan ini akan menjadi medan yang subur untuk kami mendapat tunjuk ajar demi memantapkan proses pengurusan sekolah kami, di samping mengeratkan tali silaturahim antara kami. Ya Allah, sempurnakanlah majlis ini, jadikanlah majlis ini sebagai perkongsian kita yang diberkati dan dirahmati. Berikanlah kami kesehatan rohani dan jasmani untuk menerima dan menyebarluaskan maklumat-maklumat, pengalaman-pengalaman dan input-input yang akan kami perolehi pada pagi ini. Ya Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya jua pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam program lawatan penanda aras Kementerian Pendidikan Malaysia. Terlebih dahulu, saya bagi pihak seluruh warga SMK Agama Tok Bacu mengalu-alukan kedatangan yang berbahagia Datuk Haji Azman bin Talib, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Sektor Operasi Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia serta rombongan ke Bumi Tapis Model Ulu Arbab buat pertama kali ini. Saya bagi pihak sekolah amat berbangga kerana yang berbahagia Datuk yang amat terkenal dengan kepakaran dalam pengoperasian sekolah sudi datang ke SMK Agama Tok Bacu. Sudah pastinya kepakaran yang berbahagia Datuk amat diperlukan dalam menakar landscape pendidikan di negara ini, terutamanya dalam musim pandemik COVID-19 sekarang. Hadirin sekalian, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tok Bacu kini memasuki tahun ke-22 penubuhannya. Bermula pada 1 Januari 1999 dengan nama SMK Agama Pamuk. Pada tanggal 2 Ogos 2006, sekolah ini ditukar nama kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tok Bacu, sempena dengan nama seorang tokoh ulama terkenal di daerah Bacu. Pada tarikh 27 September 2011, sekolah ini diiktiraf sebagai salah sebuah sekolah kluster kecemerlangan. Seterusnya pada tahun 2015, sekali lagi SMK Agama Tok Bacu diangkat sebagai satu-satunya sekolah tahfiz model Ulu Arbab Kementerian Pendidikan Malaysia bagi negeri Kelantan. Pada tahun 2019, lahirlah generasi sulung SPM tahfiz model Ulu Arbab. Syukur Alhamdulillah, SMK Agama Tok Bacu telah mencatat GPS SPM pada tahun 2019 itu 2.81 dengan 4 orang pelajar memperolehi semua A. Sehingga kini kami berjaya melahirkan seramai 328 orang Al-Hafiz dan Al-Hafizah dalam tempoh lebih kurang 5 tahun. Dan insya-Allah generasi inilah yang bakal menjadi golongan kupas profesional di negara kita. Insya-Allah. Berpegang teguh kepada
moto sekolah, beriman, beristiqamah. Kami seluruh keluarga sekolah akan terus komited dan penuh yakin untuk meneruskan agenda pendidikan di bumi SMK Agama Tok Bachok walaupun pelbagai rintangan yang datang. Maka dengan kehadiran rombongan yang berbahagia Datuk, amatlah kami alu-alukan dengan harapan semoga dapat menyuntik semangat warga kami untuk terus istiqamah memertabatkan aspirasi pendidikan negara. Bak kata pepantah Datuk. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah yang berbahagia Datuk Haji Azman bin Talib, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Sektor Operasi Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia, dan Nahfazul kalimat al-asma wal af'al wal tarakib. Ye, mak wan depan. Ye. Alhamdulillah, dengan sebab kekurangan yang ada pada saya pada hari ini, saya cuba untuk menggalas satu tanggungjawab sebagaimana yang telah dibentangkan oleh PK1 saya tadi dan juga oleh sahabat seperjuangan saya. Sesungguhnya kami adalah merupakan guru-guru yang akan melahirkan pelajar-pelajar hufaz. Dan Alhamdulillah, itu adalah tanggungjawab 70 lebih orang guru hufaz di SMK Tok Bachok. Inilah sebuah sekolah di antara 11 buah sekolah yang saya jejakkan kaki daripada Sabah, Selangor hingga ke Bumi Kelantan. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, langkah dan di akhir usia ini sebagai guru bahasa Arab menjadi tanggungjawab saya untuk menjadikan anak-anak murid saya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh memberikan manfaat kepada orang lain. Mereka tidak mempunyai subjek komputer, tidak mempunyai kemahiran dalam komputer kecuali sebilangan kecil daripada mereka yang di sekolah rendahnya ada jurusan komputer. Tapi Alhamdulillah, dengan sedikit ilmu yang ada pada saya dan dengan satu prinsip malu bertanya sesat jalan, dan saya punya impian, usaha luar biasa, hasilnya luar biasa. Dengan kekurangan yang ada pada saya cuba untuk melahirkan pelajar-pelajar tahfiz model ulul albab untuk menjadi bukan sahaja pelajar hufaz, malah boleh menjadi pelajar yang boleh bercakap dalam bahasa Arab. Dan mereka sudah ada dalam genggaman mereka bahasa Inggeris dan ditambah lagi dengan bahasa Cina dan bahasa Perancis. So apa tanggungjawab saya sebagai guru? Di situlah saya meneruskan langkah saya, dan perjuangan yang ada pada saya dalam diri saya adalah untuk melahirkan mereka untuk jadi insan yang lebih hebat. Itulah harapan saya. Sebelum meneruskan langkah untuk menerangkan tentang kejayaan guru dan pelajar menengah rendah dalam inovasi dan kajian tindakan, izinkan saya untuk membentangkan sedikit kaedah pengajaran dan pembelajaran saya. Sebagai guru YouTuber Malaysia, saya cuba untuk menjadikan anak-anak murid saya sebagai pelajar yang mengikut alam model. Alhamdulillah, sebagai guru YouTuber, saya belajar sesuatu di sini. Apakah yang Allah telah buka langkah kepada saya? Apa yang saya mohon dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, ya Tuhanku, dengan serba kekurangan yang ada padaku, Kau berikan kepadaku satu ilham untuk aku memartabatkan bahasa Allah. Apa guna pelajar hufaz kalau mereka tidak memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran?
Dari situlah saya telah membuat beberapa kajian tindakan dan telah membentangkannya di peringkat kebangsaan, dan saya juga pernah membentangkan di ISESCO mewakili Malaysia kepada 6 negara, dan alhamdulillah hasil daripada pembentangan saya itulah terwujudnya kaedah Mount Wonder Pacts bagi memperkasakan bahasa Arab menengah rendah, yang mana saya tak tahu rupanya kaedah saya itu adalah menjadi kaedah baru, iaitu blended teaching dan didik hibur. Jadi saya namakan sebelum ini kaedah saya itu adalah 9 kaedah melahirkan 6 kaedah seterusnya. Apa yang saya maksudkan? Di atas meja tuan-puan ada satu pamphlet. Di situ terungkap 15 kaedah ketika saya membentangkan di UKM dalam transformasi 2025. Kami berbincang dengan beberapa orang doktor, dan disitulah para doktor telah memberikan kepada saya idea. Dia kata, ada tak kaedah dalam YouTube? Apa yang awak nak buat? Saya kata, tak ada kaedah untuk bahasa Arab. Lalu dia kata, alang-alang awak dah pakai kain selendang Mount Wonder Pacts, apa kata kalau semua kaedah ni awak namakan sebagai kaedah awak? Lalu saya pinjam nama Wonder Pacts sebab mungkin kita semua tahu cerita Wonder Pacts kan. Dia budak tingkatan 1, saya aja budak tingkatan 1, budak tingkatan 2, budak tingkatan 3. Kalau dalam cerita Wonder Pacts tu, dia ada 3 ekor haiwan kecil yang menolong haiwan-haiwan besar. Daripada itu saya kata, walaupun kita pelajar menengah rendah, tapi pelajar-pelajar tak minat bahasa Arab, mereka tak akan boleh jejak ilmu yang tinggi. So disitulah ada kaedah menyanyi, kaedah tim nasyid, dikir barat, choral speaking Arabic, bombastic Arabic, collaborative 7 bahasa, bahasa Melayu, bahasa Kelantan, bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Korea, bahasa Cina, dan bahasa Arab. Senam robik Arabic, kad pintar, Arabic language games, mobile phone apps innovation, dan dengan 9 kaedah inilah terlahirnya 6 kaedah besar, iaitu kaedah tahbibul lughah Arabiyah, projek 3 hari, projek Arabic Consultant Team Tok Bacok ke sekolah lain, tim innovation melangkah sehingga ke peringkat antarabangsa, future YouTuber, dan pelajar-pelajar saya serta tim anak-anak murid saya menjadi YouTuber untuk dunia. And then pameran Mount Wonder Pacts and Super Students, alhamdulillah kami dijemput ke program pembentangan hasil inovasi untuk dipaparkan ataupun untuk ditunjukkan kepada sekolah-sekolah lain. Dan akhir sekali, projek yang amat besar, iaitu bahasa Arab di hatiku. Di waktu cuti sekolah, kami keluar ke Tok Bacok dan pergi ke, sekarang ni alhamdulillah dah 3 negeri, Kelantan, Selangor dan Pahang. Dan projek on the way insyaAllah, Arabic Center di Pulau Gajah, iaitu kami menjadikan tanah 2 ekar di Pulau Gajah dalam projek Design for Change untuk 2021. Alhamdulillah, kaedah yang pertama, pelajar sebagaimana yang kita tahu, mereka suka menyanyi. Tapi saya tak pakai muzik. Sukatan pelajaran baru daripada bab 1 hingga bab 8 dinyanyikan, lalu lahirlah buku-buku yang insya-Allah nanti di bahagian pameran akan ditunjukkan buku daripada bab 1 hingga bab 8. Mereka menyanyi siap dengan Al-Quran. Kaedah yang kedua, bagi pelajar lelaki, mereka suka nasyid. So kita ada tim nasyid, contohnya tim nasyid Al-Hufaz. Pelajar perempuan dengan tim nasyid, contohnya Sautu Yasmin. Kalau kumpulan tadi sudah pergi ke tingkat kebangsaan.
Ini adalah moral speakers Arabic. Biasanya pada perempuan yang minat. Ini adalah merupakan bilik inovasi. Seterusnya. Dan untuk pelajar lelaki, mereka tak suka choral speaking. So saya edit kepada program ala DK Barat dan nasyid. Satu syubhat belajar baca Arab dengan Muhammad Jafar di bilik inovasi Tutul Arabiah. Pelajar Tok Bashir adalah pelajar yang bijak. Mereka adalah pelajar yang 3A, 4A, 5A dan 6A. So tak susah bagi saya untuk melahirkan mereka kerana kebanyakan mereka adalah pelajar yang penolong ketua pelajar dan pengawas dengan sedikit arahan walaupun mereka banyak waktu menghafal Al-Quran dan kurang masa untuk saya menggerakkan mereka, tapi mereka pelajar yang sangat bijak dan mudah diajar. Seterusnya adalah kaedah Bombastic Arabic. Bombastic adalah satu program yang mana pelajar menyanyi dalam kelas, pelajar berprogram dalam kelas, pelajar bersenarobik dalam kelas, everything benda kita adakan satu hari untuk mereka sama-sama bertanding dan melahirkan contohnya dialog bahasa Arab. Pelajar ini memenangi bercerita 99% peringkat kebangsaan dan tempat kedua, kalah dengan Sekolah Imtiaz Terengganu 100%. Dan ini adalah program Hiwar. Program ini amat diminati oleh para pelajar. Assalamualaikum. Seterusnya, kolaboratif 7 bahasa. Alang-alang mereka menghafal. Kalau kita kata nak hafal Al-Muallimu, guru lelaki, rasa macam simple. Saya tukar kepada Al-Muallimu Isa. Dan lahirlah begini. Al-Muallimu Isa, Al-Muallimatu Isa, At-Talimu Wasudah, At-Talimatu Wasudah. Ini dalam bahasa Korea, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Februari, Maret, Bayangkan pelajar tak belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya merasa sangat terharu dan rasa bersyukur sangat. Walaupun saya dengan latihan zaman ini nanti malam saja 2 hari sebenarnya. Latihan zaman ini dalam mesyuarat pengurusan untuk orang perjalanan Malaysia di Hotel HR Elite. Duduk sebelah saya dan kita Datuk Azman kita keluar. Dan saya sebab saya perlu sedia untuk balik ke Kuala Lumpur. Memang takut terlalu lambat nanti sukar untuk saya ke airport kata. Saya sebenarnya sangat mudah. Hidup saya ni kita ada pilihan kan. Yang mana kita boleh mudahkan, kita mudahkan. Jangan cari jalan yang sukar. Sebab jalan sukar itu kadang-kadang kita betul menggunakan kebutuhan. Sebab itulah dalam kehidupan ini saya melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah ini, SMK untuk acuh dalam hadis model Qulul Arab ini. Saya dah pergi banyak sekolah sebenarnya. Saya melihat atau beratus tu beratus dalam sekolah. Dan ini sebenarnya minggu yang ke-10 dalam tahun 2021 ini betul-betul minggu saya tidak bersama dengan keluarga pada hujung minggu. Pada saya keseronokan bekerja itu menjadikan saya lebih suka berada di luar dan dapat berkongsi dengan rakan-rakan di JPN, PBG dan juga di peringkat sekolah. Dan tak berhenti di sini sebenarnya. Kalau pada tahun lalu
di sini kita diuji oleh Allah dengan ujian yang cukup berat. Apabila pandemik COVID-19 datang pada bulan Januari 2020, kita melihat bahawa perkara ini ataupun dugaan ini tak pernah datang kepada sesiapa pun sebelum kita. Untuk hakikat yang perlu kita terima. Tapi saya tetap yakin bahawa ujian yang datang itu sebenarnya sesuai untuk kita. Kerana ujian itu datang kepada orang yang mampu untuk menerima ujian itu. Itu janji Allah. Dalam keadaan ini, saya dan rakan-rakan yang ada di hadapan saya ini, dari bahagian di Kementerian Pendidikan, JPN, PDE, malah guru-guru yang ada di sini juga berdepan dengan ujian yang cukup besar. Dalam keadaan yang sebegini, kita tetap perlu teruskan kehidupan kita, menyampaikan ilmu kepada pelajar-pelajar kita yang berada di dalam bilik belajar ataupun yang tak dapat kita gapai mereka melalui pelbagai media yang ada pelantar yang boleh kita guna pakai. Saya sangat kagum sebenarnya. Saya dikurniakan 4 orang anak, 1 lelaki, 3 perempuan, anak yang bongsu setakat ini. Hampir sikit. Anak bongsu setakat ini dah 26 tahun usianya. Tidak ada anak yang kecil, tapi ada cucu-cucu yang comel-comel, 6 orang, insyaAllah bulan Julai nanti bertambah seorang lagi. Pada masa itu, kalau saya undur jauh ke belakang, pada masa itu saya inginkan anak saya jadi doktor, jadi engineer, jadi accountant, jadi orang yang profesional. Saya minta maaf kalau saya katakan saya tak terfikir langsung pada masa itu untuk melahirkan anak saya orang yang hafaz dalam hafaz Al-Quran. Tetapi apabila masa berlalu, kita melihat bahawa perkembangan dunia dalam pendidikan itu sangat luas sebenarnya. Bukan tidak ada laluan untuk itu, tetapi pilihannya dibuat sebegitu rupa. Memang Allah anugerahkan itu kepada saya. Anak saya 4 orang, saya ada menantu 4 orang. Sebab anak saya tak tahu lah, tarik sadanya. Jiran saya cikgu juga. Dia kata anak bagi saya Azman, anak Azman ni semuanya, dia kata jodohnya murah. Murah jodohnya, maksudnya mudah lah dapat jodoh. Habis belajar, bekerja, terus dilamar orang yang perempuan ya. Jadi saya bila orang lamar saja saya lepaskan saja. Tiga-tiga dalam masa yang sangat singkat ya. Dan anak lelaki itu perlu tunggu sedikit lah. Ketika usia 25 tahun baru saya benarkan untuk mendirikan rumah tangga. Jadi kalau Allah kata kita nak itu, kita dapat itu. Saya nak doktor, ada di dalam rumah saya 2 orang doktor. Saya nak engineer, ada seorang engineer di dalam rumah saya. Saya nak accountant, ada accountant di rumah saya. Di dalam rumah saya ini termasuk menantu saya, ada pathologist, ada researcher, dan ada cikgu. Saya semacam dah lengkap, engineer ada semuanya. Tetapi apabila saya Ustaz Hasan banyak menyedarkan saya tentang perkara ini, bila saya dibawa melihat ke sekolah-sekolah yang model ulul albab ini, banyak sekolah yang saya pergi, termasuk sekolah-sekolah yang dalam agama, saya kata belum terlambat sebenarnya untuk anak-anak saya mendalami Al-Quran dan mendalami bahasa Arab. Dan saya sangat tercabar bila saya menjadi pengarah peperiksaan. 2-3 kali saya berulang alik ke Mesir, berjumpa dengan Syekh Salim Abbas. Dia nombor 2 di Al-Azhar. Masa itu kita nak buat perjanjian yang baru, MOA yang baru untuk pengiktirafan staf. Dia cakap dalam bahasa Arab, saya cakap dalam bahasa Inggeris, digunakan translator. Ataupun saya cakap dalam bahasa Melayu, ada ustaz yang akan translate dalam bahasa Arab. Dan dia cakap dalam bahasa Arab, dia terjemahkan dalam bahasa Melayu. Dia kata dia tak akan tanda tangan MOA ini selagi saya tak pandai cakap bahasa Arab. Dan saya cakap dengan dia juga, saya kata saya pun macam tak nak tanda tangan perjanjian ini selagi dia tak pandai cakap bahasa Melayu. Lagi ada pelik kan.
Tapi apa yang saya dapat lihat ialah pelajar-pelajar kita perlu menguasai ilmu yang sebegitu banyak. Mereka boleh menjadi profesional yang hebat apabila mereka menguasai berbagai ilmu. Dan ilmu itu, kalau kita lihat sejarah perkembangan ilmu pendidikan itu dari zaman dahulu hingga sekarang, kita melihat lahirnya ulama-ulama yang hebat, lahirnya tokoh-tokoh yang dalam bidang profesional, sama ada dalam bidang perubatan, kejuruteraan, astronomi dan sebagainya. Mereka berlandaskan kepada Al-Quran. Mereka ada Al-Quran dalam diri mereka, mereka ada Al-Quran dalam kehidupan mereka, dan daripada itulah mereka telah berjaya. Sebab itulah saya melihat bahawa sekolah ini yang jumlah pelajarannya 774, dan dalam tempoh sejak tahun 2015 telah lahir kehadiran saya di sini. Kita merancang, Allah merancang. Saya sepatutnya pergi ke SK para putih, okay, dan ada sama ni di sini. Tetapi Allah mengatakan bahawa itu perancangan yang pendidikan, perancangan JPN. Akhirnya Allah memutuskan saya yang datang ke sini. Saya tak kecil hati, gambar saya tak ada di lapangan tadi. Tak cantik pun. Oh, dia kasi tu. Okay. Ini gambar 2 tahun ke 3 tahun lalu. Baru ni dalam menghadiri hakim. Jadi hakim dulu, itu hakim bahas hari guru. Datuk Azria kata, saya ingatkan yang masuk tadi pelakon Jalaluddin Hasan. Pelakon Jalaluddin Hasan dia kata, sebab rambut saya dulu putih yang tak banyak, sekarang putihnya sangat banyak. Jadi itu menandakan Allah dah berikan isyarat bahawa jauh untuk perjalanan ini, dan yang hujung tinggal sikit lagi. Tetapi apa sahaja yang saya lakukan sama-sama dengan rakan-rakan dari Kementerian Pendidikan, kita bincang setiap masa, setiap ketika, dan kita pergi merantau. Saya tahu jadi aku turun setiap minggu melihat dan memastikan bahawa perkara yang saya rasa ini sedikit keluar daripada apa yang ada, tapi menyentuh secara langsung tentang apa yang akan berlaku pada tempat bulan April nanti. Kementerian Pendidikan bukan mudah sebenarnya untuk Kementerian Pendidikan membuat keputusan untuk mengembalikan murid-murid pelajar kita ke sekolah mulai 4 hari bulan April. Dan pada 1 Mac yang lalu 2.6 sehingga 8 hari bulan Mac, 1 hari bulan Mac itu hanya para sekolah dan 1 tahun 2. Kemudian pada 8 hari bulan Mac tahun 3 sehingga tahun 6 kembali ke sekolah. Jumlahnya 2.68 juta orang pelajar telah kembali ke sekolah. Dan peratus kehadiran sangat tinggi. Saya pernah mencecah 95.18% sejak saya. Dan itu menunjukkan bahawa keyakinan ibu bapa untuk menghantar anak ke sekolah sangat tinggi. Raja Zanaria, orang yang menganalisis bersama dengan tim ke, setiap hari menghantar dashboard kepada Pemerintah Tinggi termasuk Wabil Menteri. Kita kagum ada sampai 94, 93, 92, dan ada rata-rata negeri yang rendah dan sebagainya. Tetapi Kelantan bukan dalam kategori yang rendah, patutnya lebih 90, saya pasti ya, hanya lebih 90%. Hana, Wahid, Tu, Dul, Isnani, Tri, Set, Salasat, Four, Net, Arba'at, 5, Kasut, Khamsat, 6, Dasut, Sintatan, 7, Ilbu, Sab'at, 8, Ahu, Samaniyat, 9, Yudun, Is'at, 10. Yud, Asyarat,
Saya nak makan. Okay. Bahasa Korea? Bahasa Korea? Ah. Makan. Bahasa Arab? Makan. Atam. Atam. Satu tanya dia. Rasa dia orang boleh. Satu tanya dia. Gambar tu. Seperti yang Dato' dengar, itu ialah salah satu topik yang ada di dalam aplikasi kami, iaitu Play 3 Languages. Semasa kami membuat aplikasi ini, kami baru berumur 14 tahun, iaitu tingkatan 2. Dan sekarang kami sudah tingkatan 4, 16 tahun. Okey. Ya, lebih ini adalah hadiah yang kami dapat kerana menjuarai pertandingan ini. Icon World Contest yang kami tandingkan di pusat Korea. Ini adalah aplikasi kami yang kami bangun di Korea. Aplikasi ini boleh download dari Google Play Store. Play 3 Languages. Dalam aplikasi ini terdapat satu bahasa, iaitu bahasa Inggeris, bahasa Arab dan bahasa Korea. Ia terdapat 4 topik dalam ini dan 1 pengenalan aplikasi dan pengenalan kumpulan. Ini kumpulan kami semasa di Korea yang bernama Korea, iaitu gabungan antara Korea dan Malaysia. Dua dan kanan ni adalah peserta sekali kami. Okay. Yang di belakang ni adalah guru pembimbing mereka dan ini adalah pembimbing kumpulan kami. Topik pertama adalah nombor. Okay. Seperti yang dah terlihat pada bahagian atas ni terdapat video yang kami rakam di Korea bersama dengan salah seorang ahli kumpulan kami. Dan Datuk juga boleh dengar satu-satu perkataan. Jadi Datuk boleh dengar untuk bahasa Inggeris. Topik kedua ialah bulan dan hari dalam seminggu. Oh, dia fokus kepada Ada 4. Kita pilih 4 skop ni berdasarkan kalau kita nak melawat suatu negara, 4 skop ni kita perlu mahir. Kita perlu bercakap. kalau verb tu. Ya. Oh. Makan dari tu. Ambil ni ni. Tapi dah selesai aja. Dekat mata. Oh, teknologi
Belajar di Syekh Zaid yang kuliah dalam masa 2 tahun. Ini berat, terima kasih banyak. Berat, banyak. Okey, berdasarkan sukatan belakang kita itu. Okey. Maksudnya kalau nak tengok kita kena pakai ini semua bab. Oh, tak. Kita kena tengah-tengah. Okey, benar. Ini kotak kedua ni. Ini kotak sekolah-sekolah semua untuk dikongsikan dengan nilai. Program lebih bulu tidak ada kepada kami. Berkesan ke? Maksudnya lebih mudah, lebih berkesan. Tak bosan. Boleh ya? Tak apa. Kita lagi banyak lagi kita ditambah dari sponsor-sponsor. Sebab program-program ini dia bukan dari itu. Tanya banyak-banyak saya. Okey. Habis dah? Ini PIBG. Cara naik berapa? Sampai 500. Kalau bagi menteri datang, dia akan tanya apa? Tandas kita dia rosak. Itu antara soalan awal dia tanya.
Data ni PIBK kan banyak mana dia sampai 500,000 ada kan. Kita kata wakil menteri kalau datang ke sekolah dia akan tengok satu ialah bilik darjah, yang kedua dia kapasiti, yang kedua dia akan tanya tandas okey tak? Okey. Kita kata tandas semua okey. Okey. Kita pengen baru tandas baru. Tandas baru kita pengen. Komplek tandas. Kompleks macam ruang yang banyak lah. Ada 16 tandas. Oh, dalam toilet, Untuk air bagi. Ada 16 tandas mandi untuk mandi saja. Mandi 2 tandas. dalam satu ni. Ada satu. Ini apa tu? Yang dryer. Wilayah sini. Pakat. Buat di mana? Di rumah sini. Dekat sama. Okey, dia pakai pipe. Kalau satu kali basuh tu RM2 ke RM3? RM3. RM3. Kalau nak kering saja dryer? Sama juga. Saja dia fungsi pakaian dia basuh. Tapi dalam COVID-19 ni kena hati-hati kalau basuh pakaian dia tak boleh. Alumni. Ini bagasi lupa for kami. This is Dapat RM2,000. Aircon dalam masa yang sama tahun 2020 dapat RM5,000 rumah aja. Kerja ekonomi. Kerja besar berapa sawit ni perpustakaan. tanah di mana? Satu ekar 55 pokok. Jadi 500. Sekali petik berapa? RM3,000. Biasa dapat RM2,000 tu kita dapat masa 2 tahun. Oh, Kali petik. bulan 2 kali petik. Bulan 2 kali petik. 3 minggu sekali. Kadang-kadang sebulan sekali. Itu tinggal pokok kurma tu kena tanam lebih banyak kot dari kita ajar tanamnya baju. Dia boleh sama aja. Kita tanam kelapa tahunan. 300 pokok. Yang kelapa Mantap. sebab di KL pun dah satu biji tu sampai RM5.5.5. InsyaAllah 2 tahun lagi lah. Sebab dia kita tunggu pada kelapa sebab maintenance dia rendah. Sebab kita tanam dia tunggu naik. Berapa lama boleh? Kata 2 tahun. Sebab ada jiran saya dia tanah di Seri Iskandar, dia tanam pokok kelapa ni sekarang dia lama kan? Ini kelapa dia 2 tahun setengah dia dah dapat hasil. Lepas tu dia tandang dia banyak lebih banyak daripada Thailand. Dia banyak Thailand. Terima kasih banyak. Jadi hari ni idea dia daripada mula-mula ni penggunaan dia guna hot ni. Okey. Jadi kita upgrade pada hot tu. Kemudian Boleh jadi vacuum untuk idea dia macam vacuum dan penyapu gabungan. ini kalau malam-malam tu tengok TV kakak boleh sampai sini kan? Atau sejadah pun. Jaga lah yang ada sekarang. Kalau dah keluarkan balik itu satu bandingkan dia dengan banding yang dekat perbuatan. Sambil tu ada kepada tu. Oh. Dia tubik dah. Tubik dah ni. Ada betul. Ada keluar. Asal dia dapat dari Kelantan. Dia tukar lah. Banyak Kelantan dia daripada Kelantan. jadi menangi pada pertandingan idea ni kami bawa untuk tanding di Pecik ke-19 yang dibuat yang diadakan di UTHM Johor 2019. Alhamdulillah kami menangi Pro Award ketiga.
bahasa yang baik. Kena cerita banyak lagi. Ada Berapa ramai yang terlibat? kami sebenarnya 3 orang. Sekali ini seorang lagi dia ada hal. Ada ni. Ada ya. Terima kasih. Jadi okey. Saya pernah menyertai Cikgu ke anak murid ni? Cikgu. Saya ingat kata ingatkan anak murid tu ni. Cikgu kan cikgu. Besar-besar. Itu dia. Jangan dari hebat lah ni. Okey. buat kajian tindakan tentang cara menghafal dengan lebih tepat lah pada pelajar kita itu bila biar dia sama Quran sekali biar dia tahu maksud dia dan dia tulis tulisan ayat terbalik selepas menghafal tanpa tengok Quran. Dan kita buat ni kajian tindakan dengan bersama UMK dan bentangkan dekat Putrajaya pada tahun 2018 dan dapat kolaborasi yang kedua lah dengan terbaik. Cara dia banyak teknik untuk menghafazkan tapi pentingnya betul lah dia kalau bahasa Arab dia mudah. Bila dia tahu bahasa Arab secara basicnya dia menghafaz tu dia lebih mudah ingat. Kalau dia tak mampu kuasai satu muka dalam bahasa Arab pun paling kan setiap hari dia akan temui 2-3 perkataan yang baru. Dan dia bila dia tulis tanpa melihat mushaf tu dia lebih membantu hafalan dia untuk lebih ingat dengan lebih lama lah maksudnya. Saya pun nak kena belajar bahasa Arab supaya baca dengan baca. Alright, terima kasih banyak ya Tanya. Terima kasih semua kawangan komite alat semua sendiri. Minta Datuk tantangan boleh? Boleh. Balik belajar dalam lah. Terima kasih banyak. Alright, terima kasih. Oh, ini banyak. Ini cikgu kan? Ya, sekolah ni. Satu lagi ialah masalah Terima kasih.
Mansurah ni tiada bahasa pusat kan. Dia Syahirah, Mansurah, jadi kalau tahu dah faham dah. Mana sikit yang tadi tu. Baik, terima kasih. Boleh. Nanti kau macam ni. Terima kasih. Assalamualaikum.
melayan tetamu-tetamu daripada timbalan pengarah. Okey, saya jangan bodoh. Wailan liqa. Kalau dapat tambahan bangunan lagi mudah. SMKA yang besar. Iya. Ha, sana. Dia asalnya bukan untuk sekolah tu. Asal dulu UUM. Kalau ada pun kayak gak boleh dah tu tinggal. Itu bacuk. Khususnya untuk bangunan pesantren. Bangun tabir Satu di Kuantan.
Mungkin tahun depan tu orang datang bulan main tu. Sama antara silap ya. Terima kasih kerana tidak menyinggung perasaan. Terima kasih banyak. Datuk tengok sikit-sikit boleh mai pula lah sini ya. Boleh sikit-sikit boleh hantar lagi lah ke sini lah. InsyaAllah. SKM